Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Delilah Kadir dalam Berita Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Vietnam Vo Van Thuong dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Segara di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC yang berlangsung di San Francisco. Menerusi pertemuan dengan Presiden Vietnam, kedua-dua negara bersetuju meningkatkan kerjasama dalam isu tangkapan ikan secara haram di perairan Malaysia. Selain itu, Vietnam meminta Kuala Lumpur untuk membantu soal produk halal, terutamanya untuk mendapatkan persijilan halal. Perdana Menteri turut menjemput Vo Van mengadakan lawatan rasmi ke negara ini. Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Peru, Malaysia diminta membuka pejabat di sana bagi memudahkan urusan persijilan halal membabitkan produk Peru. Malaysia turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Peru kerana menyelamatkan 43 rakyat negara ini yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan eksploitasi pekerja. Selaku pengerusi APEC 2024, Presiden Peru turut menjemput Datuk Seri Anwar melawat negara itu pada tahun depan selain membuka peluang kepada syarikat Malaysia untuk melabur. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dinamakan sebagai calon Perikatan Nasional bagi PRK Kemaman. Pengumuman dibuat Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man di Kemaman malam tadi. Datuk Seri Ahmad Samsuri juga merupakan adun Rurendang dan naib Presiden PAS. Beliau dijangka berdepan bekas Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang diumum sebagai calon Barisan Nasional. SPR menetapkan esok sebagai hari penamaan calon manakala 28 November dan 2 Disember masing-masing bagi pengundian awal dan hari mengundi. Kemudahan bayaran tanpa tunai akan dilaksana di muzium seluruh negara sebelum April tahun depan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata ia akan dibuat secara berperingkat dan Kuala Lumpur menjadi lokasi pertama usaha berkenaan. Langkah itu selari dengan agenda pendigitalan Malaysia dan komitmen Jabatan Muzium ke arah transformasi digital. Itu inisiatif baru kita next year. So kita gunakan cashless bermakna you don't have to pay cash, you pay by credit card ya, by macam apa kita pakai itu? GrabPay macam Touch and Go. Lebih kurang lah. Itu this is the new technology lah, senang. Sehingga kini 232 buah muzium di bawah seliaan Jabatan Muzium Negara termasuk muzium negeri, swasta dan peribadi di seluruh negara. Lesen kepada pengusaha tapak perkhemahan di Negeri Sembilan akan diberi berdasarkan garis panduan dikeluarkan Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Garis panduan itu akan menjadi rujukan untuk proses pemberian lesen berkenaan. Lesen tersebut penting bagi memastikan pengusaha sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan. Di kawasan Mantin pun saya lihat ada 2-3 tapak perkhemahan baru dalam 1 tahun ni. Tapak perkhemahan yang baru. Dan bila hujung minggu, ramai yang ada di situ. Dan sudah tentu bukan saja di Mantin, di semua kawasan ada tempat-tempat seperti ini yang memang ada demand. Sebab itu kita perlu lisenkan mereka supaya mereka mematuhi syarat. Supaya tidak ada apa-apa insiden yang pernah berlaku di Selangor berulang di mana-mana negeri tempat lain lah. Terdahulu, Menteri KPKT memaklumkan garis panduan tapak perkhemahan sudah siap dan ia akan diedar kepada pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negara dalam masa terdekat. JAKIM memeterai memorandum persefahaman MOU dalam pembangunan bidang halal semasa pertemuan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura MABIMS ke-20 yang berlangsung di Singapura.
MOU antara lain melibatkan perkongsian maklumat dan kepakaran dalam bidang pensijilan halal. Selain pertukaran, hasil penyelidikan serta kajian aspek syariah, sains dan teknikal. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan bersama negara anggota MABIMS. Turut dilancarkan buku terbitan tafsir ilmi ayat-ayat kauniyat. Ia bertujuan mengajak masyarakat mengagungkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan inspirasi kemajuan umat serta peradaban manusia. Malaysia akan menjadi tuan rumah pertemuan MABIMS seterusnya iaitu pada 2025. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB melakar satu lagi kejayaan apabila menerima persijilan Pertubuhan Pemiawaian Antarabangsa Suruhanjaya Elektroteknikal Antarabangsa ISO IEC 17024-2012 daripada Jabatan Standard Malaysia. Menurut Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Natalinggi, ia merupakan pengiktirafan antarabangsa dalam penilaian dan akreditasi kecekapan kaki tangan pembinaan. CIDB menerima persijilan untuk 3 dagangan pembinaan yang mendapat permintaan tinggi dalam sektor minyak dan gas iaitu kimpalan, ujian tanpa musnah NDT dan peletupan serta pengecatan. With the ISO IEC certification, all construction skills competency certification or Sijil Kompetensi Kemahiran Pembinaan SKKP issued by the CIDB Malaysia for these 3 competency areas will be recognized internationally. Jelasnya lagi, latihan kecekapan kemahiran dalam kimpalan, NDT dan latihan letupan dan mengecat untuk belia dan kaki tangan pembinaan boleh didapati di pusat latihan milik penuh CIDB iaitu Akademi Binaan Malaysia ABM dan CIDB TEC. Hentikan pembunuhan beramai-ramai dan buka pintu sempadan Rafah Gaza tanpa sekatan. Demikian antara tuntutan Gabungan Wanita Malaysia untuk Al-Quds dan Palestin MWCQP semasa Perhimpunan Aman para petugas kesihatan di Kedutaan Mesir di Ibu Negara. Tuntutan dibuat selepas gabungan itu gagal menyerahkan memorandum kepada Kedutaan Mesir pada Rabu. Yang kita harapkan ialah yang pertama, menghentikan pembunuhan di Gaza. Yang kedua, memudahkan masuknya bantuan kemanusiaan dan perubatan tanpa apa-apa halangan. Yang ketiga, memberikan rawatan kecemasan yang penting yang diperlukan oleh mereka yang tercedera. Yang keempat, mencegah pengusiran yang berterusan rakyat Palestin. Menganjurkan untuk penyelesaian pelanggaran isu-isu kemanusiaan yang berterusan ini. Ceasefire, open the border, unimpeded humanitarian and medical aid. As you know, at the border there is so many trucks waiting to go. There are so many doctors waiting to go, and there are so many field hospital at the border ready to go in or ready to receive any patients from Gaza. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.